أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang hadirin Jumaat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah kurniaan yang Allah ta'ala berikan kepada kita. Istimewanya pada Sayyidul Ayyam seumpama hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara ahli qaryah yang alhamdulillah dapat memenuhi tuntutan kita untuk menunaikan solat Jumaat berjamaah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan satu nikmat yang agung dan mudah-mudahan ya Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan dan tambahkan lagi kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Justru ya, bila kita berada pada hari ini ya, teringat kita dengan pelbagai perkara ya. Bukan saja sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, tetapi pelbagai peristiwa yang berlaku pada hari seumpama ya, hari Jumaat ya, berlakunya qiyamah pada hari Jumaat, penciptaan Sayyiduna Adam alaihissalam pada hari Jumaat, dan pelbagai lagi peristiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai iktibar, dan hari Jumaat ini sebagai hari perayaan, hari kebesaran bagi umat Islam, khususnya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari Jumaat ini merupakan hari ibadah. Justru ya, hari inilah yang kita nak tambahkan lagi ya, khususnya dengan kita mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mengingati Allah subhanahu wa ta'ala selaku Tuhan kita. Sebab itu kalau kita mengaji dalam beberapa kitab, dia akan sebutkan, kalau kita tengok syarah bagi basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dia akan sebut satu persatu ya. Dan antara lain ya, kalam daripada Sayyidina Ali selalu disalah ertikan dengan hadis Nabi SAW ya, sebenarnya ia kalam daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah ya. Disebut dalam kitab An-Najh Al-Balaghah bahawasanya kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, awwaluddin ma'rifatullah, awwaluddin ma'rifatuhu, ai ma'rifatullahi azza wajalla ya, permulaan agama itu adalah mengenal akan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngaji kitab Zubat pun, dalam mukadimah Zubat Ibn Ruslan dia ada sebut pada mukadimah Usuluddin dia ada sebut ya, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Awal-awal dalam mengenal ya, awal-awal bagi orang yang insan, seorang insan, apa yang patut dia tahu, awal-awal perkara yang wajib dia tahu adalah apa dia? Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan yakin. Semua yang tadi kita sebut tu, bab kata Sayyidina Ali ataupun dalam kitab Matan Zubat atau mana-mana kitab, semua bertepatan dengan ayat Al-Quran itu sendiri.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Biasa dengar kalau baca tahlil. Hak tu di ayat Quran. Maka ketahuilah, surah apa? Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah bahawasanya tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Itu. Dalam situ banyak perkara mengenai tiada Tuhan yang selain disembah melainkan Allah, kewujudan Allah, ya, keesaan Allah. Ya. Kalau orang tanya kepada kita dalil tahlil itu apa, ataupun tahlil itu apa sendiri, tahlil itu la ilaha illallah. Dalil tadi kita sebut ada belaka, surah Muhammad ayat 19. Baik, subhanallah. Jadi kalau kita mengaji dalam banyak-banyak kitab takrifan dan sebagainya, kebanyakannya menjurus kepada makna yang sama. Ya. Allah, nama yang paling agung. Biasa kita dengar kalau bahasa Arab Ismul A'zam, betul? Biasa kita dengar Ismul A'zam, nama yang paling agung bagi Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Ini penting. Sebab itu bila kita faham takrif, kita tidak akan mungkin terkeliru ataupun tersesat jalan. Suatu nama yang paling agung bagi zat yang wajib ada. Kalau bahasa Arab dia wajibil wujud. Wajibil wujud, wajib ada. Kalau kita mengaji dalam ilmu tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah, sifat 20, sifat yang pertama apa dia? Wujud. Betul atau tidak? Wujud. Tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ulama memberi garis besar. Wujud itu terbahagi kepada 3. Pertama, wujud yang dikatakan wujud yang hakiki, sebenar-benar wujud. Nombor 2 dikatakan wujud yang majazi, wujud yang sekadar bayangan, bukan hak sebenar. Nanti kita satu-satu kita. Nombor 3 dikatakan wujud yang aradi, wujud faktor yang mendatang. Apa perbezaan dia? Kita telusuri satu persatu. Pertama dikatakan Allah itu wujud yang hakiki, dia ada cirinya yang tersendiri. Yang pertama adalah Allah yang mempunyai, ataupun Allah yang wujud secara hakiki ataupun wujud secara zati ini ada 2 ciri yang utama. Apa dia? Yang pertama, tidak ada mula. Boleh? Boleh faham insya-Allah. Tiada mula, Allah tiada mula. Nombor 2 cirinya tiada akhir. Tiada pengakhiran. Maknanya di sini bila kata tiada mula bersifat dengan sifat qidam. Yakni Allah yang qadim. Nampak? Yang kedua, Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat apa dia? Yang tidak ada akhir. Apa makna? Iaitu Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat baqa, kekal, tiada akhir. Sebab tu di dalam Al-Quran ada sebutkan dalam surah Al-Hadid. Ini ayat-ayat Al-Quran ni tuan-tuan kalau berapa ingat bagus ya. Sebab kadang-kadang ada orang mempertikaikan, betul tak? Dia mempertikaikan sifat 20 pengajian tauhid yang kita dah belajar lebih dari 1000 tahun ni. Kan? Maksud kita tu mana sampai sekarang lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya sebutkan ni semua ada dalil di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Kalau tuan-tuan ditanya, ada tak dalil dalam Al-Quran? Ada. Jawab begini saja tuan, secara umumnya. Dalil kewujudan Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada. Sifat 20 wujud tu ada. Kerana kalimah Allah, ni fokus kita pada tengah hari ini. Kalimah Allah ada 2700 kalimah Allah di dalam Al-Quran. Semuanya itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menjadi dalil umum yang secara umum bahawasanya Allah Ta'ala itu wujud. Kalau menurut akal yang waras, dalil sudah pastinya alam ini. Siapa tahu apa makna alam?
Ma makna alam? Apa makna alam? Kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selepas bismillah, kemudian hamdalah, kemudian disebutkan pujian. Itu kembali kepada Allah Ta'ala yang mentadbir sekalian alam. Mana alam? Ma siwallah, selain daripada Allah, termasuk segala sesuatu. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila kita faham Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujudnya alam ini menjadi dalil ataupun saksi, bukti bahawasanya ada wujudnya Allah. Sebagaimana Imam Asmu'i pernah bertanya kepada seorang Arab Badui. Tuan-tuan, Arab Badui ni PL dia, passion dia, dia lurus. Kalau macam di Malaysia mungkin kita kata orang asli kan lurus orangnya kan, lurus. Baiklah, orang baiklah, lurus. Begitu Arab Badui itu begitu lurus. Lalu ditanya, Imam Asmu'i tanya kepada seorang Arab Badui, pada kamu ni apa tanda kewujudan Allah? Maka jawabnya simple saja. Sekiranya kamu melihat unta, minta maaf, sekiranya kamu melihat najis atau kotoran atau tahi unta, pasti unta tu ada. Sekiranya kamu melalui padang pasir, ada tapak-tapak kaki tu kan, menunjukkan ada orang yang menjejaki pada padang pasir. Sudah barang tentulah langit, bumi dan segalanya itu menunjukkan apa dia? Adanya Allah yang ni pencipta. Saya nak bagi satu gambaran yang boleh kita nampak. Setengah orang diukur mengikut sains, betul tak? Diukur benda tu nak mesti facts and figures. Mesti nak calculate benda baru nampak. Tu. Ada setengah orang kata dia tak percaya kepada Allah Ta'ala kerana dia tak nampak, betul tak? Tapi saya nak tanya tuan-tuan, aircon dengan kipas yang tuan-tuan rasa angin itu tak panas tara mana, sejuk je. Nampak tak tuan-tuan? Boleh tak tuan kata, ni sekati untuk abang, ini 500 gram untuk bilat, ini untuk pakcik sekilo. Nampak ke pakcik? Kalau nampak, saya ingat kita kena scan lagi lah. Memang kita, saya dengan saya ustaz pun nampak juga, saya pun kena scan lagi. Demam barangkali. Baik, tak nampak tapi ada tak? Allahu Akbar. Jadi bukan semua benda yang kita tak nampak itu tak ada. Nanti kita akan bahas sedikit lagi. Jadi kewujudan Allah yang apa dia? Tak ada mula, tak ada akhir itu, itulah kewujudan yang hakiki. Sebenar-benar wujud. Sebab tu dikatakan alamul bizatil wajibil wujudi. Satu nama bagi zat yang wajib ada, yakni Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Tuan-tuan kena ingat ni, Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Allah, nama yang paling agung bagi Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Apa maksud bersifat dengan sifat ketuhanan? Tuan-tuan kena ingat ni. Moga pada tengah hari yang berbahagia ini ada oleh-oleh ilmu yang tuan-tuan bawa balik ke rumah pada tengah hari ini. Bila disebut bersifat dengan sifat ketuhanan, itu apa maknanya? Iaitu Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan maha suci Tuhan daripada sebarang sifat kekurangan. Ini tuan-tuan kena ingat sampai mati tuan-tuan, sampai di barzah nanti, sampai di akhirat nanti. Kenapa? Penting. Sebab bila ada golongan yang cuba menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, menjisimkan Allah, menganggotakan Allah, mengatakan Allah Ta'ala bertempat dan sebagainya, tiba Isra Mi'raj, puak yang bukan ahli sunnah wal jamaah akan mengatakan Allah itu bertempat dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala itu dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Syuara, jelas, laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sebarang sesuatu yang sama, tidak ada sebarang sesuatu yang sama dengan Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Itu semua dalil dalam ayat yang sama. Dalil bagi Allah mukhalafatuhu lil hawadith. Dalil bagi Allah yang maha mendengar. Dalil bagi Allah Ta'ala yang maha melihat. Mana-mana majlis surau saya pergi, sekitar Semenanjung, memang kita bawa benda ni. Kita bagi tahu benda ni dulu. Tuan-tuan, tak salah mengaji tafsir, tak salah mengaji hadis,
tak salah. Bukan saya nak menyalahkan, tak salah. Tapi kalau tuan-tuan tak tahu yang asas-asas ini, salah. Kerana bagi orang yang belum ataupun tak sempurna ilmu fardu ain dia, tauhid, fiqh dan juga tasawuf, maka orang ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita khawatir, bahkan sudah pun termaktub, ya, ulama sepakat bahawa orang-orang sebegini yang masih belum lagi lulus ilmu fardu ain dia, dikira berdosa, dan berdosa itu dosa yang besar, dan dosa itu terus tak berhenti. Selagi mana dia berhenti? Selagi mana dia belum mengaji, dia tak belajar. Bila berhenti dosa yang sedia-sedia tu? Bila dia mula belajar, menadah kitab, mengaji satu demi satu perihal ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Terkadang kita tengok orang rumah kita, orang perempuan lagi rajin mengaji, semangat tadah kitab, kita kena lebih lagi daripada itu. Sebab apa? Dalil ada tak? Banyak sangat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman, peliharalah diri kamu. Ku tu dhamir, ya, kata ganti nama. Orang putih kata apa? Pronoun ke? Ganti nama kepada siapa? Wahai lelaki. Siapa lelaki ini? Si lelaki ini, wahai si bapa, wahai si suami, wahai si abang, wahai si adik lelaki kalau dia je seorang lelaki, wahai si pakcik, wahai si atuk. Semua ni kembali kepada kita. Wahai lelaki, peliharalah diri kita dan ahli keluarga kita. Yakni siapa? Isteri kita, anak kita dan sebagainya, ahli keluarga kita, daripada api neraka. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mana menafsirkan ayat ini, yang dimaksudkan peliharalah ahli keluarga kamu tu daripada api neraka dengan menuntut ilmu agama dan mengamalkannya, supaya kamu dan diri kamu itu tidak masuk dalam neraka lantaran kejahilan mereka. Wa iyazubillah. Itu tadi kita sebut wajib Allah Ta'ala, yang wajibil wujud, yang hakikatul wujud, wujud secara zatiyah. Manakala wujud yang lagi dua tu apa? Yang dinamakan wujud yang majazi, bukan hak sebenar. Apa ciri dia wujud yang tak sebenar tu, Ji? Nombor satu, wujud dia ada mula. Nombor dua, wujudnya ada akhir. Boleh faham Ada dua. Sama macam kita, ada mula tak? Kita dari benih pak mak kita, dalam rahim mak kita, kemudian kita lahir. Ada mula tak? Ada mula. Ada akhir tak? Bila meninggal dunia esok? Tak tahu bila. Tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua makhluk tu ada mula, ada akhir. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan tak ada, minta maaf. Iaitu makhluk tu takkan mungkin jadi Tuhan, Tuan Haji. Sebab apa ya bang? Sebab makhluk tu ada mula, ada akhir. Kerana itulah Allah Ta'ala gandingkan, ulama menyebutkan Allah gandingkan dalam Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah Al-Hadid tadi, surah Al-Hadid ayat 3. Sebelum tu tadi surah yang lain, surah Al-Hadid ayat 3, Allah Ta'ala berfirman, huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Surah Al-Hadid ayat 3. Tuan-tuan ingat sedikit sebanyak ayat ni, nanti boleh rajak di dalam terjemahan tafsir. Allah berfirman, huwa awwalu, dialah Allah yang maha awal. Apa maksud maha awal? Bukan yang mula-mula, tak. Maksud maha awal yang tiada mula. Wal akhir, dialah Allah yang maha akhir, bukan yang penghabisan, tak. Haram menafsirkan atau memahami secara itu. Maksud maha akhir apa dia? Iaitu yang tiada penghabisan, tiada pengakhiran. Sebab tu di dalam Al-Quran dia ada yang sebut jelas, Tuan Haji.
Apa yang jelas? Contoh, ya. Contohnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam sifat 20 ada kan sifat yang dinamakan sifat hayat, betul tak? Allah Ta'ala yang maha hidup. Al-Qayyum, Allah yang maha menguruskan hambanya, yakni Allah yang bersifat qiyamuhu bi nafsihi. Tuan-tuan dah hafal semua ni, dah hafal semua. Tapi ni kita nak pergi dalam lagi, in depth lagi. Ada tak dalil dalam Quran? Ada tak sebut dalam Quran? Sebab bagi pihak yang menyanggah, kita kata 2700 nama Allah Ta'ala dalam Al-Quran menjadi dalil bagi sifat wujud. Bagi sifat qidam, ada dalil surah Al-Hadid ayat 3. Juga dalil bagi Allah sifat baqa, dalam tu pun ada. Dalil bagi Allah yang maha berilmu, kerana dalam tu ada dalil sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Apa dia? Wa awalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui akan segala sesuatu. Dalil banyak kat situ. Dalam sifat baqa ada dalil tak? Ada. Ya. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa. Tapi kalau orang mengaji ilmu nahu, di dalam setiap perkataan kullu tu ataupun kulli tu, setiap tiap-tiap tu dia ada istisna. Dia ada pengecualian. Sebab tu tak boleh kata kullu bid'atin dalalah. Tak boleh kata setiap bid'ah tu sesat. Kerana ada pengecualian. Tuan-tuan kena mengaji. Mengaji English pun ada grammar kan. Melayu pun ada tata bahasa kan. Ini kan pula bahasa Arab. Bahasa syurga. Allahu Akbar. Lebih. Setiap tu ada pengecualian. Apa dalilnya? Yang tadi kita kata wujud secara aradi. Faktor yang mendatang. Semua perkara ada mula dan ada akhir. Semua makhluk ada mula dan ada akhir. Kecuali ni yang kullu man 'alaiha fan, tiap sesuatu akan binasa. Yang hanya kekal hanyalah Allah Ta'ala yang maha mulia. Disebut, tetapi perkataan kullu tu ada pengecualian. Bagi orang yang faham, orang yang betul-betul faham dan faham metod ilmu, dia tidak akan tersesat jalan. Dia tidak akan ikut kepada ajaran-ajaran yang sesat lagi menyesatkan. Dia tidak akan ikut liberal ke plural ke syiah ke wahabi, dia tidak akan ikut. Sebab dia faham kaedah. Setiap tu ada pengecualian. Termasuklah yang tiap-tiap yang binasa tu ada pengecualian. Apa dia? 10 perkara yang Allah kekalkan. Apa 10 perkara yang Allah kekalkan? Ini tak ada khilaf. Nombor 1 apa? Siapa tahu? Siapa gagak dalam ni yang tahu 10 perkara yang Allah kekalkan? Bagus. Seorang je. Lagi. 10 perkara nombor 1. Tanya abang tu lah terus. Syurga. Kemudian neraka. Kemudian arash. Kemudian kursi. Kemudian lauh mahfuz. Kemudian qalam. Kemudian apa dia? Siapa tahu? Ruh. Kemudian jasad para nabi. Kemudian jasad para syuhada. Kemudian tulang ajbuz zanab, tulang yang akan kekal, tak akan hancur. Dia ni tulang yang berada di tulang koksik kita dalam bahasa biologi tu. Tulang koksik, tulang tongkeng lah, apa lagi nama dia. Kat situ ada satu tulang dalamnya, bukan yang keras tu. Itu tak akan hancur bang. Kiamat pun tak akan hancur. Ketika mana tiupan sangkakala yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Israfil. Sebab tu bila tiupan sangkakala yang pertama pun bukan semua hancur Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel masih ada. Dan dikatakan 4 malaikat yang menanggung arash. Kalau orang mengaji, dia tahu Allah ni tidak bertempat dan Allah tak berhajat kepada makhluk. Sebab Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Tertolak fahaman yang mengatakan Allah tu duduk atas langit ataupun arash. Kerana dia mengaji sifat 20, dia tahu Allah tu selain mukhalafatuhu lil hawadith, Allah juga qiyamuhu binafsih. Allah tak berhajat kepada segala sesuatu. Kalau duduk mana berhajat? Kita duduk, Tok Imam duduk, saya duduk, berhajat, betul tak?
Sedangkan Allah tak berhajat kerana Allah Maha Kaya. Allah Ta'ala tak berhajat kepada kita, tetapi segala kita ni berhajat kepada Allah. Jadi 10 perkara tadi tu, ini yang dinamakan wujud yang aradi. Nampak ya? Wujud yang mendatang. Allah, apa dia punya ciri dia? Dia ada mula, betul tak? Semuanya diciptakan, betul ataupun tidak? Semuanya diciptakan, tetapi tiada pengakhiran. Bagaimana dikatakan tiada pengakhiran, bang? Iaitu tiada, dia tidak dibinasakan oleh Allah. Yakni Allah kekalkan dia. Boleh nampak ya di sini? Hari ini pencerahan demi pencerahan agar dada kita makin lapang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita mengaji ikut akidah ahli sunnah wal jamaah ini, ya, mengikut metod ataupun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kalau hari ini first time kita dengar, maka kita kena tilik, tengok pada diri kita. Tak pernah kita tahu imam tauhid kita. Imam dalam fiqh, ya, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita, juga imam yang lain, Imam Nu'man bin Thabit, iaitu Imam Abu Hanifah, juga Imam Malik bin Anas, Imam Malik, juga Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, kita kena kenal, tahu. Juga imam kita dalam tasawuf, dalam akhlak, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, kita kena kenal pada hari ini. Ikut tazkirah Jumaat pada tengah hari ini, kita dah kena tahu dah. Sebab Allah bagi tahu bab peringatan tazkirah ni, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Dan berilah peringatan, ya, kerana peringatan itu berguna bagi orang beriman. Hari demi hari, ya, kadang-kadang kita lalai dan leka, ya, setiap hari Jumaat dapat kita berkumpul, masya-Allah tabarakallah. Kita masih ingat lagi, masih ingat masjid, masih tahu lokasi masjid lagi. Masih masya-Allah tabarakallah. Itu subhanallah. Jadi wujud yang aradi tadi 10 perkara. Itu selain daripada yang semua dibinasakan. Justru tengok di sini. Dalam surah tadi Al-Hadid ayat 3, Allah menyatakan dialah yang maha awal dan maha akhir. Betul atau tidak? Maknanya tak ada mula dan tak ada akhir. Ulama menyebutkan mustahil selama-lamanya mustahil makhluk tu jadi Tuhan. Itu saya nak beritahu. Kenapa? Bukan saya nak beritahu, ulama kita dah bagi rumusan. Iaitu mustahil sebab apa? Makhluk tu is either dia ada mula dan ada akhir, ataupun dia ada mula tapi tak ada akhir. Dia itu dua dia. Pimai tang itu saja. Justru takkan mungkin jadi Tuhan. Justru kita ni bila kita mengaji betul-betul, kita tidak akan ragu-ragu lagi. Sebab tu kita ikutlah dalam hadis Nabi SAW. Kalau ada lintasan hati yang tak elok, lintasan hati kata Allah ni ada ke tak ada ke begini dan sebagainya, maka kita ikut resepi, ikut apa yang Nabi pesan kepada kita. Bila ada lintasan hati seumpama itu, apa kita sebut, was-was dan sebagainya, apa kita buat? Nabi suruh kita baca amantu billah. Tuan-tuan ikut saya, amantu billah. Sekali lagi, amantu billah. Bila ada je was-was kan, oh begini begitu, cepat-cepat kita baca amantu billah. Tu masya-Allah tabarakallah. Semua dah ada. Nabi SAW dah beritahu belaka dah. Imma daripada Quran ataupun hadis Nabi SAW. Semua resepi tu dah ada. Kehidupan kita daripada mula sampai akhir. Jadi timbul isu sekarang ni, isu kalimah Allah. Betul atau tidak? Yang terbaru. Sebenarnya dah lama kan Tok Imam? Dah lama dah. Kenapa para ulama kita, khususnya ulama-ulama pondok kita, khususnya antara lain yang terkedepan almarhum Tuan Guru Ustaz Haruddin, Dr. Haruddin kita, yang benar-benar mempertahankan betul-betul, hingga beliau mengatakan sampai akhir hayat beliau, betul masya-Allah tabarakallah, yang meninggikan kalimah Allah. Kenapa? Sebab ni yang kita nak beritahu tuan. Kita nak beritahu ni biar bagi terang, supaya tak ada ragu-ragu lagi ataupun samar-samar lagi. Lihat, nama Allah tadi kita sebut nama yang paling agung, Ismul A'zam. Ini menurut pendapat ulama, jumhur ulama. Ismul A'zam Allah. Seperti yang disebut dalam kitab Aqidatun Najin, dalam kitab-kitab Jawi, kitab Arab kita sebut. Cuma Imam Nawawi memilih Al-Hayyul Qayyum. Sebab tu kalau kita berdoa dah banyak lagi.
Kesimpulannya, nama yang paling agung bagi Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Bagi mereka puak Nasrani yang nak gunakan kalimah Allah Ta'ala tu, kita nak tanya tuan-tuan, pada mereka apakah iktikad atau pegangan mereka? Boleh faham maksud saya? Apakah pegangan mereka? Pegangan mereka apa dia? Tuhan itu 3. Boleh faham? Pada mereka Tuhan itu 3. Dalam Quran sebut mereka mengatakan salisu salatah. Allah Ta'ala itu telah kafir mereka yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu salisu salatah. 3 daripada 1 daripada 3. Allah Ta'ala menemplak mereka dalam Al-Quran. Disebut oleh ulama tafsir, hampir saja dunia ni dihancurkan, diterbalikkan kerana murkanya Allah Ta'ala, kerana mereka ni bukan menduakan Allah, menigakan Allah lagi. Boleh faham tu. Sedangkan kalau kita faham Allah Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, Allah satu, tunggal, tiada yang lain, hanya dia. Kalau jadi 2, kalau ada 2 Tuhan, bukan 3 ya bang kalau 2 Allah sebut dalam surah Al-Ankabut kalau tak silap saya, tapi ayat dia Allah sebut lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata, yang bermaksud sekiranya ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah di langit dan juga di bumi. Maksudnya di langit di bumi itu bukan Tuhan bertempat, maksudnya penguasaan, kekuasaan Allah. Sekiranya ada lain daripada Allah di langit dan juga di bumi, lafasadata, maka rosak binasalah dunia ni, hancur. Betul tak? Satu nak panas, satu nak hujan, satu nak salji, betul? Tak jadi, betul tak? Nak faham mudah ikut akal kita yang waras, kalau ada 2 Perdana Menteri, 2 pemimpin, tak boleh jadi. 2 imam, satu nak ikut imam ni, satu tak jadi, berpecah. Ini kan pula alam yang terbentang luas ini, tak mungkinlah ada apa dia? Tak mungkinlah ada surah Al-Anbiya, minta maaf, surah Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Cuba rujuk dalam Al-Quran, ada jawabannya. Allah Ta'ala beritahu kalau ada 2 je, pasti rosak binasa. Ini kan pula 3, ini kan pula banyak. Setengah agama sampai ada 16 juta Tuhan. Boleh bayar. Sedangkan Allah Ta'ala itu esa, tiada seumpamanya. Dan kalau kita belajar lebih lanjut lagi, lebih mendalam lagi, kita akan dapat peningkatan iman. Ini tujuan kita bang, kita belajar tauhid, fiqh, tasawuf. Tambah iman kita, tambah ilmu kita, tambah amal kita, tambah ikhlas kita, tambah warak kita, tambah takut kepada Allah, yakni takwa. Ini tujuan, bukan sekadar halwa telinga, bukan masanya lagi lah tuan-tuan. Sebab kita ni sekarang dah berada di penghujung zaman, betul tak? Kita dah berada di penghujung zaman, nak semayang pun susah dan sebagainya. Cuba kita renung sejenak. Bila ada isu-isu seperti kalimah Allah ni, bukan isu yang kecil Boleh faham ataupun tidak? Ia bukan isu yang kecil, kerana mereka nak nak merobek kesucian agama kita. Kerana kalimah Allah tu hanya selayaknya untuk Allah Ta'ala. Nama yang paling agung, yang khas, yang khusus, hanya untuk Allah Ta'ala. Tak pernah dinamakan dengan nama yang seumpamanya untuk selain daripada Allah. Tidak pernah sekali. Tiba lagi bila dia nak maksudkan yang dia nak maksudkan itu untuk Tuhan yang dia maksudkan, salisu salatah tadi. Boleh faham di sini? Kalau kita faham ni, tidak akan terkeliru lagi. Kita akan dalam hati kita tidak ada kuasa untuk mengubah. Paling tidak lidah kita beritahu kita punya kemarahan, ketegasan kita. Paling tidak dalam hati kita tak suka perkara tersebut. Kita tak nak kesucian agama kita ni, kesucian nama Allah Ta'ala tu diperkotak-katikkan. Boleh faham maksud saya? Paling tidak dalam hati. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita kena paling tidak kat situlah tempat kita. Yang paling teruk tak ada rasa apa-apa. Oh, is this just a small issue? Small issue dia kata. Justru kalau dia faham, kita faham, benda ni bukanlah benda main-main. Kerana Allah tu Tuhan kita. Allahu Akbar. Di situ kita kena faham. Bila kita faham satu-satu, oh patutlah, padanlah para ulama kita
para tok-tok guru pondok kita, almarhum Ustaz Haruddin mempertahankan, sebab nama itu hanya untuk Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Kalau ada anak, ada isteri, Tuhan nak kira? Tak. Allah beritahu kan di dalam Al-Quran suratul Ikhlas, selepas qul huwallahu ahad. Ayat itu antara lain kerana mereka ni tidak percaya. Mereka tak percaya Tuhan, satu hal orang kafir Quraisy. Yang kedua, mereka ni kata hajat kami ni banyak. Tak cukup satu Tuhan. Lalu Allah beritahu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, sebabul nuzul dia. Kemudian ayat seterusnya, ayat ketiga keempat, khusus untuk orang Nasrani. Allah beritahu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Ini kalau kita faham, insya-Allah pada hari ini pencerahan yang boleh kita berikan. InsyaAllah nak dekat azan dah. Moga-moga kita cakna benda ni. Jangan kita keluar daripada masjid tak ada rasa apa-apa. Jangan. Moga-moga Allah Ta'ala berikan cahaya keimanan yang jitu, yang kekal hingga ke akhir hayat kita. Sampailah kita bertemu dengan Allah Ta'ala kelak, insya-Allah Ta'ala. Saya mohon maaf salah dan silap sekiranya ada. Moga ada manfaatnya, khususnya kuliah ini untuk diri saya sendiri dan umumnya buat semua. Kita bertemu lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil futuhal 'arifin wahdina ila siratikal mustaqim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.